Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat dalam cuaca yang panas begini ya. Apa khabar saudara Muhammad Hamzah, saudara Zamari FC? Terima kasih saban malam menemani saya. Begitu juga Puan Syarifah Hafifah dan Awang Yusof, Puan Syarifah Hafifah daripada Johor, Pasir Gudang ya, Saudara Abdul Kadir, Saudara Ahmad Zaki, Saudara Syarik Syakrani, juga dari Muazzam Shah Pahang, Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Ahmad Map. Ini merupakan teman-teman saya yang saban malam bersama dengan saya. Iaitu Saudara Syah Ibrahim, Saudara Zack Ramli, Waalaikumsalam. Begitu juga Joka Karim, Izara Nur Iman. Apa khabar Iman? Moga sihat ya. Nuraini Adnan, Saudara Fazilah Awang, Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabarku? Tiap malam bersama kita aku ya. Saudara Adi Warna, begitu juga Saudara Fazilah Awang, Saudara Ina Putri, Saudara Azlin Abdullah, Puan Aminah Kak Minah, Saudara ZD Izwan. Apa khabar sahabat? Saudara Rosmini daripada Pontian, Saudara Azmah Awang, begitu juga Abdul Hamid dari Kuantan Pahang, Saudara Hashim Alias dari Melaka, Saudara Abi Abidin, semoga sihat semua. Saudara Muhammad Khairul, Borak Putih, Saudara Syahar, Waalaikumsalam. Saudara Apek pada. Terima kasih doakan kesihatan saya. Begitu juga Muhammad Faridun Tukiman, Saudara Aus Firdaus, Saudara Samsul Anwar, Saudara Ami Yusof, Amran Abi, Mahathir Hashim dari Sepang, Selangor, Rudin Malik, Saudara Richard Bakri, salam pencerahan. Ibjah, salam madani katanya. Saudara Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, Saudara Hanif, terima kasih dari Pekan Pahang. Begitu juga Saudara Abu Samah dari Bandar Bukit Puchong, Selangor. Saudara Abu Nems, Hajah Comel, Nek Wahab, Saudara Razira Rahman, Raziz Rahman, Saudara Ahmad Rizan. Sebab itu saya katakan saudara ya, Saudara Zainuddin, Saudara Raja Syarizat. Kalau bolehlah Saudara Ikram Korlin, kalau boleh jagakan sedikit supaya saya senang memberi pencerahan. Tak gitu Pak Cu. Saudara Abu Nems, Saudara Pak Cu dari Langkap Perak, Saudara Azmi Omar daripada Mindef, Saudara Abu Nem dari Taiping Perak. Kalau saudara jarakkan sedikit tu mudah saya nak menyebutnya. Kalau nak nanti cantum gitu, itu yang kadang-kadang ni tergeliat sikit lidah saya saudara. Saudara Raja Syarizat, Saudara Muhammad Johari, Saudara Abu Nem dari Taiping, Saudara Ahmad Rizqan daripada Johor, Saudara Saddam Hussein dari Muar, Saudara M. Jamil, Saudara Wan Washarudin, Saudara Muhammad Johari, Saudara Muhammad Fazil Awang, selamat malam. Saudara M. Jamil, Saudara Najib Omar, itu juga Madam K, Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman. Terima kasih. Saya kalau sempat saya santun lah Saudara Abdul Aziz, Saudara Faizal Acoy, Puan Hamidah Kamat, salam pencerahan katanya. Puan Maimunah Syawal, salam pencerahan. Saudara Rahim Aim dari Rembau, Negeri Sembilan. Abdullah Majid, Saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan. Begitu juga dengan Saudara Pembela, Saudara Aizam, Saudara Kamarul Azhari, Raja Rosli, Raja Sulong. Apa khabar aku semua? Selamat malam. Begitu juga dengan Yaumon, saudara Airil Awi dan teman-teman yang tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf. Cuma saya rasa kalau boleh jarakkan sedikit nama saudara tu. Kalau Abdul Kadir tu jangan disatumkan. Jadi problem untuk saya menyebut. Maklum sajalah saudara, saya ni dah tua. Saudara Kamis Nadi dari Bahau katanya. Clear, terima kasih. Saudara Mat Nazri Syafi'i, begitu juga Razak Hasan dari Santan Perlis. Di Santan Perlis sekarang ni musim buah mangga harum manis ni saudara. Saudara Razak, apakah anda punya kebun? Saudara Aizam, Saudara Long Isman, Saudara Razi Rahman, Lias Pak Teh, begitu juga Saudara Rahman, Arazaina, Johasri dan teman-teman yang lain. Baik saudara, hari ini hari Jumaat saudara, jangan lupa 12 Mei, hari yang ke-1150. COVID-19 menyerang negara kita masih belum ada usai saudara. Hari ini kita tadi pun sudah solat Jumaat, saya yakin tentulah kita turut berdoa kepada Allah SWT agar sentiasa menyelamatkan negara kita dan keluarga kita saudara. Jadi laporan saya terima tadi ada katanya 1,000 lebih jangkitan untuk hari ini, tapi tak jelas.
sesuatu yang tidak jelas daripada Kementerian Kesihatan yang tidak disahkan oleh Saudara Jamil dan Rio, sukar untuk saya menyebutnya saudara. Maklum sajalah ini perkara yang sensitif. Kalau salah sebut nanti orang marah pada kita. Tapi artinya sekarang ni COVID-19 masih ada dan masih lagi menyerang warga kita. Sebab itu saya saban malam mengingatkan anda supaya menjaga kesihatan, menjaga kebersihan diri. Ya. Saudara Apek orang lama buat tua. Saudara Bahrom dah tua, saudara dah uban putih dah ni. Dan saya mengharapkan saudara, kita jaga keluarga kita. Bila mungkin besok ada majlis acara rumah terbuka lagi. Jadi pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Ya, saudara John Ringo, saudara Anwar Muhammad daripada Kuantan. Itu juga saudara Hussein Qaldi, salam cinta damai, saudara Qazani. Begitu juga saudara Adi Tahir, saudara Jaharuddin, Cik Nolia Abdullah 1947 katanya. Mungkin tarikh lahir saudara Abdullah pada 1947. Saya 1956. Ya, saudara Razif Rahman. Begitu juga Puan Aizah Ibrahim. Dan teman-teman yang lain. Baik, saudara. Itulah yang sempat saya laporkan dalam kedudukan COVID-19. Lebih tak boleh, saudara. Sebab belum ada. Saya yakin mungkin hari Isnin. Sebab Kementerian Kesihatan sekarang dia akan melaporkan seminggu sekali. Namun begitu, COVID-19 masih ada lagi, saudara. Jadi sebab itu, kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita, saudara. Kita masuk segmen e-commerce. Ini tempat untuk cari rezeki, saudara. Saya berkali-kali ingatkan teman-teman, berniagalah. Mudah-mudahan kita memperoleh rezeki yang halal, saudara. Tak payahlah kita cari yang lain, berniagalah, saudara, kalau ada kesempatan. Dan jika anda mempunyai produk untuk saya wawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Tak mengapalah, saudara, kalau tak ramai yang dengar, tak ramai yang respon pun tak mengapa. Tapi kita berusaha untuk memperkenalkan produk anda. Al-Azhar masih memasarkan produknya Setangi Al-Baqur dan minyak wangi dari tanah Arab yang dihasilkan daripada pati kayu gaharu. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, bolehlah hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan ya saudara Jaya Pijot dia kata walau tua tapi masih bernas. Terima kasih. Saudara Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sebab pesanan dah dibuka semula, saudara. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, seandainya anda mempunyai teringin berasa nak makan buah-buahan yang manis, yang baik daripada luar negeri, buah-buahan sebut grade-nya AAA dan harga lebih murah daripada pasar, saudara, boleh hubungi Syauqi di talian 012 357 5703 dan buah-buahan sebut terus dihantar ke rumah anda. Ya, saudara Syam Haji Nawawi, saudara Puan Syariah Ahmad, itu juga Tokman, Emi Andak. Dia kata apakah BN akan kalah? Saya ingat tak ada pun, jangan risau. Jaka Linglong, daripada Pulau Pinang, Jaka, saudara Edi Tahir, Cikgu Kiap, apa khabar Cikgu? Saya Ibrahim Said, terima kasih. Saudara Sevensky Brutal, jangan brutal sangat saudara Sevensky. Baik saudara, jangan lupa juga, dalam segmen e-commerce ini jangan lupa makanan kegemaran saya saudara, iaitu Popiah Sira Lady Maria. Harganya sedap, saudara, rasanya sedap saudara Hafizan dan murah. Saudara, apa khabar Yan? Saudara Sofian Aziz, apa khabar orang Kelang? Saudara Abdul Wahid. Dan Popiah Sira ini, saudara, bukan Popiah Sira, ini Popiah Sira Lady Maria, saudara, rasanya rangup, pedas dan manis. Saudara boleh hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Harganya memanglah harga, bukan harga mahal, harga rahmah, saudara. Dan bagi teman-teman yang nak berniaga, ini waktu dulu beliau merupakan teman saya waktu kami bergiat dalam dunia jurnalis, iaitu Ros Chun kami panggil dia. Orangnya baik, dia sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen atau wakilnya di kawasan anda. Boleh hubungi saudara Ros Chun di talian 012 257 5917 kerana dia memasarkan makanan sihat berasaskan pada oat cereal, saudara, iaitu Amir Rose Super
cereal. Itu berasas kepada oat. Saudara, dia dalam satu kotak tu ada 10 secet. Ya. Bahan-bahan adalah merupakan daripada kurma, madu, delima, apricot, ubi bit, chia seed, vitamin C dan kolagen, saudara. Khasiatnya adalah untuk mengenyangkan perut. Memang saudara dah makan memang nak kenyang perut. Sebagai energy booster, mengurangkan masalah sembelit, seimbangkan tahap kolesterol, untuk mengimbangkan nutrisi dalam badan. Saudara, boleh hubungi Roschun, saudara. Di talian 012-257-5917. Hari ini admin berada di Melaka. Jadi gambar-gambar tak boleh nak share, saudara. Sebab itu, teman-teman yang lain tu, kalau tak ada admin, jangan marah. Admin dia minta cuti, dia pergi Melaka pula dah. Itulah, saudara. Tapi kita menunggu perkabaran apa pula yang ada dari Melaka, yang akan dibawanya pulang nanti, saudara. Itulah, saudara, seketika dalam e-commerce, kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Bagaimanapun, saudara, sebelum itu saya ingin menyatakan berita duka cita sahabat saya, saudara. Beliau merupakan mantan timbalan Presiden Persekutuan Kebangsaan Basikal Malaysia, PKBM, iaitu Allahyarham Datuk Naim Muhammad. Telah pun meninggal awal pagi tadi di Hospital UiTM di Puncak Alam. Mayatnya telah pun diuruskan dan dibawa ke Masjid Kota Damansara serta disemadikan di Pusara Seksyen 9 Kota Damansara. Saya mohon ke kawan, kalau boleh, kenapa tidak kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah sebagai pengiring kepada perjalanan Allahyarham sahabat saya Datuk Naim Muhammad bertemu yang esa di tempat abadinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saudara, saya sebenarnya bila dapat berita ni sedih, saudara. Tapi macam mana selalu saya katakan, kematian itulah pertunangan pada kehidupan. Yang hidup itu pasti akan menemui ajalnya. Allahyarham saudara Naim, saya panggil Naim, saya Datuk Naim ni sahabat saya, sama-sama berjuang dalam pergerakan pemuda. Tapi beliau lebih awal menemui penciptanya. Kepada seluruh keluarga Datuk Naim, saya mendoakan supaya bertabah menghadapi dugaan ini, saudara. Memanglah sedih kita, tapi itulah naluri kehidupan kita, saudara. Baik, saudara, kita harus menilai bagaimana dosa yang boleh membawa azab. Kerana baginda Rasulullah SAW pernah menceritakan bagaimana kisah dua orang yang diazab dalam kubur kerana tidak menjaga kencing dan suka mengumpat. Termasuk juga jadi perkara ini, saudara, jangan kita pandang remeh. Ini dosa kecil, saudara, iaitu dia tidak menjaga air kencilnya. Ya, ia boleh membawa kepada perkara yang buruk dan mendatangkan azab. Kerana membuang hajat dengan tidak menjaga aib seperti haiwan yang berak dan kencing merata-rata. Sedangkan Allah telah memuliakan anak cucu Adam AS. Oleh itu, saudara, jangan kita jadi hina seperti haiwan, buang air besar di sana sini, buang air kecil di sana sini. Kita harus menjaga kencing kita supaya jangan terkena tubuh dan pakaian sehingga boleh membatalkan air solat, air semayang kita, saudara. Begitu juga, saudara, ingat, orang yang meninggal satu waktu solat akan diazab selama 80 tahun dalam neraka, katanya. Orang yang meninggal walaupun satu waktu solat, saudara. Ingat, saudara, kerana dosa mengumpat dianggap kecil oleh sebahagian kita, sedangkan kesannya sangat bahaya. Sekarang ini di media sosial, isu ini berluasa. Jadi tidak masuk syurga orang yang banyak mengumpat, saudara. Ingat, saudara, orang yang dicintai Allah adalah orang yang baik akhlaknya dan mengasihi dan dikasihi. Orang yang menyebar umpatan dan menjadi batu api adalah orang yang paling dibenci oleh Allah, saudara. Sekarang ini, orang yang suka mengumpat menjadi sangat popular. Ramai yang suka bergaul dengan mereka, walaupun mungkin kita pula nanti menjadi mangsa umpatan mereka. Jadi sebab baik, saudara, jaga kebersihan bila kita membuang air kecil, jaga solat kita, dan jangan terjebak untuk mengumpat orang, saudara. Itu saja. Saya tiap malam mungkinlah tidaklah begitu popular ruangan saya ini, saudara. Tapi ini adalah sekadar pencerahan, tak lebih daripada itu. Sebab itu bukan untuk nak tunggu balon. Jangan, saudara. Saudara Khazani
Kerajaan pun dah dilabel kencing. Janganlah begitu, saudara. Tak baik. Saya tak pernah menyebut pun dari dulu lagi. Walaupun saya tak bersetuju dengan pimpinan Dr. Mahathir, Kenan Tasimuddin, Datuk Ismail Sabri dan hari ini beralih pada Sok Anwar Ibrahim, saya beratlah nak menjawab perkataan kencing rakyat dan sebagainya. Itu bagi saya lah kurang beretika lah. Kita nak mengkritik-kritik lah, saudara. Dan jangan lupa, saudara, kita santuni mutiara kata kiriman saudara Tan Sri Osu Sukam. Beliau lah merupakan mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, setiap masalah dan kesusahan yang kita hadapi adalah terukir oleh tangan dan perbuatan kita sendiri. Jangan sesekali kita menyalahkan orang lain. Itu saya. Setiap masalah, setiap kesusahan yang kita alami itu terukir oleh tangan kita sendiri. Oleh itu, jangan kita menyalahkan orang lain. Saudara Bismarck, bila pula saya kutuk Tun Mahathir? Saya mempertikaikan unjuran pemikirannya. Saya tak akan mengutuk secara peribadi, saudara. Minta maaf lah, saudara. Kalaulah saya dianggap sebagai mengutuk, saya minta maaf. Apa salahnya sebagai insan, manusia biasa. Sebab bagi saya mencintai kebenaran. Tak lebih daripada itu, saudara. Jangan saudara nak marah, nak membela. Boleh, tak ada masalah, saudara. Tetapi bagi saya melihat, saya mendengar, memberi pencerahan. Tak lebih daripada itu. Ya, saudara Azmi Nordin, salam Aidilfitri dari Bagan Datuk, katanya. Dan saya perlu ingat pada teman-teman bahawa kita mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana jika berbelanja wang negara tanpa had, kita bimbang. Negara boleh jadi muflis. Dan saya berpesan pada teman-teman yang ingin menyunting semula live saya ini, tidak ada masalah pada saya, tapi anda harus bertanggungjawab. Saya, itu yang paling penting. Kerana ini adalah sekadar pencerahan politik yang bermatlamatkan memberi informasi. Tak lebih daripada isu. Tak lebih daripada itu, saudara. Saya bukan nak cari musuh, bukan nak berbahas, bukan nak bergaduh dengan orang. Saudara, itu pandangan saya, saudara. Saudara Fazilah Abdul, tak payahlah nak kata kencing, saudara. Tak baik. Kalau boleh katakan rakyat dipersendakan mindanya, ada ayat yang lebih baik lagi, saudara. Dan saya perlu ingatkan, saudara, kalau anda sunting semula live saya ini, masuk dalam channel mana-mana, itu adalah tanggungjawab anda. Sebab saya tak mampu untuk memantau atau memperhalusi setiap suntingan yang anda lakukan. Saya lihat memang banyak, saudara. Mereka buat pendek-pendek dan sebagainya. Sedangkan banyak perkara yang perlu diperhalusi. Jadi saya mengharapkan anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan dan culipan yang anda masukkan dalam pelbagai channel. Ya, saudara. Kita, bila saya beri pencerahan, kita mesti memegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya, saudara. Tak setuju, tak ada masalah. Tak apalah, soal bermanap, dia kata ada. Itulah saya kata, saya tak suka menggunakan perkataan penjilat dan sebagainya. Tak apa. Sebab saya kebebasan. Saya katakan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Cuma saya katakan, janganlah anda menunding jari dengan kata-kata yang tak baik sama kita. Saya berharap, saya melayari semua teman-teman yang bersama dengan saya ini, saya anggap sebagai sahabat saya. Sahabat saya dunia dan akhirat. Anda lah yang akan kita berpegang tangan menuju Firdausi. Kiranya kita sama-sama menyantuni dan berbuat baik. Kalau buat jahat, sama-samalah ke neraka, saudara. John Tay, dia kata tak dapatlah makan free ni. Saya nak makan free macam mana? Ini bagi saya, pencerahan ini bukan ada siapa bayar pun. Saya buat sendiri. Cuma bayar bil telefon saja, saudara. Itu pun kadang-kadang tergeliat. Nasib baiklah anak-anak semua dah bekerja. Mereka membantu saya. Saudara Muhammad Hashim, setuju, jangan tak setuju. Bukan begitu, saudara. Bukan setuju, jangan tak setuju. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau setuju, jangan tak setuju, itu saya memaksa anda. Itu lain maksudnya, saudara. Ingat, saudara. We must agree to disagree. Baik, saudara. Awalan saya harus melaporkan. Ini keadaan agak menggusarkan sebab hari ini hari Jumaat. Selalunya hari Jumaat saya akan melaporkan selama seminggu. Macam mana kedudukan, pola-pola, nilai mata wang kita. Kerana ringgit nampaknya mengakhiri minggu ini dalam keadaan yang lebih rendah berbanding dengan dolar Amerika. Walaupun Malaysia mencatatkan data keluaran dalam negara kasar, KDNK suku pertama lebih baik daripada jangkaan. Demikian menurut pada penganalisa ekonomi. Pada jam 6 petang tadi saya penutupnya, wang tempatan
itu ringgit Malaysia susut kepada RM4.4765. RM4.4765 berbanding dolar Amerika untuk $1 yang kita saksikan semalam itu 4.4615. Dan terdahulu Bank Negara Malaysia telah pun mengumumkan bahawa ekonomi Malaysia merekodkan pengembangan sebanyak 5.6% pada suku pertama 2023 selepas didorong oleh perbelanjaan sektor swasta. Bagaimanapun, menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat, saudara, iaitu Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, dolar Amerika mendapat manfaat daripada status selamatnya di tengah-tengah drama siling hutang. Amerika berhutang sebenarnya, saudara, yang telah meletakkan kerajaan negara itu dalam keadaan risiko untuk membayar hutangnya. Dalam keadaan begitu, saudara, bila walaupun dia berhutang bertriliun, tapi nilai dolarnya kukuh. Sehubungan itu, pasaran mata wang berkemungkinan berdepan kehindaran risiko. Dan permintaan terhadap mata wang selamat itu perlu dikuasai. Itu katanya kepada bernama. Pada penutup, ringgit diniagakan kebanyakannya rendah berbanding sekumpulan mata wang utama dunia, saudara. Ia merosot berbanding euro. Untuk $1 euro adalah pada harga RM4.88 daripada RM4.87. Dan turun berbanding yen Jepun kepada RM3.32 daripada RM3.31. Bagaimanapun, ia agak tinggi berbanding dengan pounds Britain, itu RM5.60 berbanding RM5.61 bagi 1 pound sterling. Memang, saudara, negara England ni dia kukuh dia punya kewangan. Tapi kalau kita dapat mengukuh kedudukan nilai mata wang kita tu, okeylah. Ringgit juga katanya jatuh berbanding rupiah Indonesia kepada 303.4. Untuk RM1 katanya 303.4 rupiah daripada 302.9, saudara. Dalam keadaan begini, saya haraplah teman-teman berhati-hati. Dalam keadaan ekonomi, saya dah bercakap, berkemungkinan sepanjang tahun ini dan tahun mendatang, saudara, ekonomi dunia dalam keadaan tidak menentu. Terus terang saya katakan, kalau saya melihat laporan demi laporan agak mengecutkan hati kita, saudara. Secara muklis, rakyat harus jujur kritik kerajaan. Kalau tak betul, kita tegur. Benda baik, kita sokong. Betul, saudara muklis Liz? Saya bersetuju dengan pandangan anda dan saya mengadakan pencerahan ini tidak lebih hanya sekadar untuk menegur jika ada kebobrokan dilakukan. Tapi kalau yang baik, kita kena bagi tahu yang baik lah. Hazard apa hal pula ni lagi? Masih lagi didengungkan, no DAP, no PKR dan sebagainya. Benda tu dah berakhir, saudara. Sekarang ni kerajaan telah pun terbentuk. Tak perlu nak kita dengungkan balik apa semua. Kita hadapi yang ke depan. Saudara? Dan nampak gayanya sekarang ni, saudara, dalam keadaan dunia yang tak menentu ini, rupa-rupanya harga emas terus meningkat. Beruntunglah pada mereka yang punya simpanan emas. Kerana kenaikan harga emas di pasaran global kini katanya mencecah kepada taraf untuk 1 gram adalah senilai RM300 Malaysia. Tinggi saya dulu 1 gram rasanya 124 sen katanya. 124 ringgit dan mungkin 106. Hari ini RM300. Ia 300 untuk 1 gram. Tinjauan di beberapa kedai emas menyaksikan pelanggan berbaris sejak daripada pukul 10 pagi mereka untuk menjual emas yang mereka miliki. Itulah, saudara, simpanan emas. Tapi kalau jual sekarang, bagaimana kalau naik lagi? Itulah. Dalam keadaan sekarang ni, nampak gayanya kalau kita menyimpan wang, ada wang sikit lebihan, beli emas, alhamdulillah. Saudara Riaz Ma'alan itu kita tunggulah. Rizal Manatan, saya tidak mau menyantun apa saja yang menyangkuti soal aspek pihak penguasa. Biarlah mereka menyiasat, saudara. Bagaimanapun, saudara, sesuatu yang agak merunsingkan. Ini memang merunsingkan, agak memeranjatkan saya, saudara. Apabila membaca pendedahan EMIR Research berhubung negara kita yang mengalami kerugian. Kesan daripada gelojak ataupun kesan daripada
kegiatan rasuah sepanjang tempoh 26 tahun. Negara kita ini, saudara, 26 tahun, artinya kalau kita lihat tahun berapa? Sejak bermula daripada tahun 90-an lah, saudara. Selama tempoh 26 tahun, negara mengalami kerugian sejumlah 4.5 triliun. Bukan bilion, saudara. 4.5 triliun. Ini demi mengikut pendedahan daripada EMR Research, ya, saudara. Dan itu juga bagaimana pengurusi rasuah Buster Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan dan Putrajaya, Profesor Dr. Hamdan Daniel M. Sharif. Sebab itu beliau menyeru agar rakyat kita sama-sama menoktahkan gejala itu dan terus membawa kerosakan terhadap negara. Kesan rasuah, saudara, negara rugi 4.5 triliun. Mereka yang terlibat memanglah ngau untung, saudara. Jadi kalau kita tidak bangkit untuk menolak rasuah, maka bila lagi? Cukuplah, saudara. Angka triliun itu menjadi isyarat yang jelas bahawa gejala rasuah harus ditamatkan. Jadi oleh itu kebersamaan kita menurut Dr. Hamdan adalah untuk memerangi gejala buruk itu. Beliau ini petikan daripada apa yang dilaporkan oleh media Sinar Harian, saudara. Dan menurut data yang dikeluarkan oleh EMIR Research pada Khamis lalu, akibat dari gejala rasuah ini menyebabkan negara kita terdedah dengan neokolonisasi dan eksploitasi dan berpotensi besar kehilangan kelebihan daya saing di peringkat global. Itulah, saudara. Aduhai. Ya, John T. daripada 1997 hingga 2023. Benar, saudara John T. Getinya 4.5 triliun. Negara kita dah berhutang sekarang ni 1.5 triliun. Ini 4.5 triliun. Bayangkanlah wang sebut kalau dapat diberikan pada rakyat, pada warga kita, dapat digunakan. Sebab itu, saudara, berkali-kali saya katakan, negara kita ini makmur. Tidak siapa dapat menafikan kemakmuran yang kita miliki. Bumi kita ini subur, saudara. Tanamlah apa saja. Kembali hidup. Cuma tanam mayat tak hiduplah, saudara. Tapi apa saja, ini tanaman, buah-buahan, malahan kadang-kadang buah-buahan itu lebih baik daripada negara lain. Kita punya kelapa sawit yang kita tanam di bumi ini. Hasil minyak kelapa sawit kita lebih baik daripada negara-negara lain. Getah kita lebih baik daripada negara Brazil dan sebagainya. Malahan dalam bumi kita ada timah, ada biji besi, ada emas. Dan rezeki yang diturunkan oleh Allah SWT. Ada minyak, ada gas. Semua ini sepatutnya dapat dinikmati oleh warga. Tetapi kesan daripada berlakunya gelojak rasuah, wang itu tiris. Inilah yang kita harapkan agar kerajaan yang dipimpin hari ini oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menegaskan dan menekankan. Walaupun beliau tidak campur sebarang urusan yang berhubung kait dengan SPRM, sebagaimana kenyataannya, tapi kita mengharapkan ketegasan pihak SPRM berterusan menangani budaya rasuah ini, saudara. Jadi menurut saudara Hamdan, katanya sebagai corruption buster, pihaknya juga akan terus menyemarakkan kempen anti rasuah dalam memberi kesedaran kepada rakyat. Dan kita harus terus menghidupkan perasaan benci terhadap rasuah. Itu mereka akan turun ke bawah dalam mengajak masyarakat bersama-sama menolak perbuatan jijik rasuah. Kita pernah berkempen jijik dadah. Sekarang ni kita jijik rasuah. Sebab kesan rasuah, saudara, nampak kecil. Saya bagi contoh, kalau ada kontrak yang disediakan oleh kerajaan untuk dilaksanakan. Kalau nilainya 100 juta. Tapi kerana budaya rasuah, boleh meningkat pada 130 juta, 140, 150 juta. Dalam begitu keadaan, saudara, inilah mengakibatkan negara kerugian. Yang untung, mereka yang melakukan budaya tersebut. Ya, saudara, sama-sama kita merangi budaya korupsi ini, saudara. Saya tidak mau bercakap lebih daripada itu kerana apa-apa pun kita tunggulah kenyataan daripada SPRM, saudara. Saya pun mengerunkanlah, saudara, kalau 45 triliun negara ketirisan, ini satu benda yang cukup serius, saudara. Dalam 26 tahun saja. Daripada 1979. Saya tak mau cakap siapa yang memimpin negara waktu itu, saudara. Masing-masing orang kata bahasa pasarnya, lu sendiri mau ingat lah, brother. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Kita bercakap masih lagi dalam aroma
UMNO, saudara. Presiden UMNO, sebab semalam adalah hari ulang tahun UMNO yang ke-77. Dalam kita menyantuni sempena ulang tahun ke-77 tahun penubuhan UMNO ini, menurut Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmadi, UMNO masih relevan. Saya dah bercakap, saudara, memang UMNO masih relevan. Rumah UMNO itu masih suci, saudara. Yang rosaknya adalah pemainnya. Walaupun ada tanggapan seolah-olah UMNO ni, kata Datuk Seri Najib Zahid, seolah tidak bernyawa, terutama selepas memperlihatkan rekod prestasi kurang baik sejak 2018 dan kita kalah dalam pilihan raya yang lalu. Jadi walau bagaimanapun, menurut Datuk Seri Ahmadi, dia kata UMNO masih relevan. Jadi malahan UMNO telah melalui pelbagai cabaran. Kita kalah, kita tersingkir, kita hilang kuasa, namun perjuangan terus diteruskan. Sebab itu beliau mengajak warga UMNO supaya kita harus melihat dalam diri kita sendiri. Dan jangan lupa kita lihat sejarah bagaimana UMNO membangunkan negara dan sebagainya. Dan kita jangan hanya menggali sejarah tanpa persediaan untuk kehadapan. Kita tidak akan ke mana-mana kalau hanya bernostalgia dengan sejarah. 23 tahun lagi UMNO akan berusia 100 tahun. Artinya dalam 2 dekad lagi apabila berusia 100 tahun, apakah lakaran yang mahu kita bawa terhadap parti UMNO, saudara? Beliau selaku Timbalan Perdana Menteri berkata sedemikian dalam amanatnya semalam, saudara. Dan berhubung dengan agihan kursi. Sekarang ni, saudara, sudah pun mula rancak balik. Kerana tempoh untuk pilihan raya yang 6 buah negeri. Kita sebenarnya ini adalah pilihan raya umum. Bukan pilihan raya 6 buah negeri, saudara. Ini adalah pilihan raya umum. Kerana 6 buah negeri dulu yang dikuasai oleh parti-parti pembangkang, oleh parti PKR, saudara, parti DAP di Pulau Pinang, mereka bersetuju untuk melengahkan tarikh pilihan raya umum. Jadi untuk negeri, kerana kuasa pilihan raya negeri, saudara, terletak pada tangan kerajaan negeri, bukan pada federal. Yang kita lalui pada 6 bulan dulu, saudara, adalah pilihan raya untuk parlimen. Dan ada juga negeri-negeri yang mengadakan pilihan raya, tapi macam Johor, Melaka, Sabah, mereka telah pun mengadakan pilihan rayanya. Jadi tak silap saya dalam pilihan raya lepas cuma Sarawak, Perak, Sarawak, Perak dan Perlis. Serta itulah 3 negeri yang mengadakan pilihan raya negerinya. Dan sementara 6 negeri lain tidak. Johor dah ada sebab buat lebih awal, Melaka lebih awal, begitu juga Sabah. Tapi Perak, Sarawak dan Perlis. Kini 6 negeri lagi berbaki dan akan diadakan pilihan raya. Katanya, saya tak tahulah, belum sahih lagi. Kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Samsuri, dia kata mungkin bulan Jun Dewan Negeri akan dibubarkan. Sama-sama kita tunggu, saudara. Pembubaran Dewan Negeri terpulang kepada negeri itu sendiri, saudara. Dan kerancakan inilah membuat sudah pun ada lobby-melobi. Sebab itu, menurut Presiden UMNO, katanya bahawa UMNO telah pun bersiap sedia. Dulu lagi pun, pengarah pilihan raya UMNO masih lagi Datuk Seri Muhammad Haji Hassan sebagai Timbalan Presiden. Bukan hanya UMNO, tapi Barisan Nasional. Cuma saya tak tahu bagaimana pembagian kursi. Saya rasa sukar untuk kita mewujudkan pembagian kursi kepada parti MCA dan MIC yang berada dalam kelompok Barisan Nasional. Kerana kursi-kursi yang telah pun dimenangi oleh DAP tidak mungkin mereka akan menyerahkan kepada kita. Begitu juga kursi-kursi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional, tidak mungkin mereka akan memberi kepada kita ruang. Jadi untuk itu, saudara, kursi-kursi Pakatan Harapan juga, macam mana nak bagi? Ini saya rasa. Tapi bagaimanapun semalam telah pun adakan perbincangan. Menurut Datuk Seri Ahmadi, telah pun ada ketetapan. Ada caranya, cuma kita bersabarlah. Cuma parti-parti komponen telah pun berbincang tentang agihan kursi. Saya tak dapat nak jelaskan kerana belum ada pengumuman rasmi. Tapi kabarnya bahawa di Selangor telah pun hampir selesai agihan kursinya. Begitu juga di Pulau Pinang. Dan saya difahamkan UMNO besar kemungkinan
memperoleh sekitar 7 hingga 8 kerusi untuk bertanding di Pulau Pinang dan disokong oleh rakan-rakan daripada DAP dan Parti Keadilan. Sementara Parti Keadilan kabarnya mungkin bertanding sekitar dalam 15 kerusi dan Parti DAP akan bertanding sekitar dalam 19 kerusi yang mereka menangi. Itu di Pulau Pinang, saudara. Begitu juga Parti Amanah. Amanah juga akan bertanding sekitar dalam 5 atau 6 kerusi. Itulah menjadikan jumlah kerusi di Pulau Pinang sekitar 43 kerusi, tak silap saya. Ini agihannya. Tapi bagaimana kita nak letakkan calon daripada MCA? Sebab itu kawasan Melayu. Kalau kawasan majoriti pengundi Melayu, saya kata kalau UMNO mengizinkan atas nama semangat Barisan Nasional, takut nanti pengundi-pengundi Melayu menolak. Bagaimana berlaku dalam pilihan raya umum yang baru lalu, saudara. Di Parlimen, boleh dikatakan semua kawasan-kawasan yang kita beri kepada MCA dengan MIC, sebagaimana cuma yang menang di MCA 2 kursi saja, saudara. Satu di Tanjung Piai dan satu lagi di Air Hitam. Begitu juga dengan MIC. Walaupun itu kawasan majoriti pengundi Melayu di Tapah. Tapi di Sungai Siput kita kalah. Banyak kawasan, tak silap saya, MIC dapat 11 kursi, MCA dapat 29 kursi, semua kalah. Jadi apakah UMNO Barisan Nasional bersedia untuk mengulangi kekalahan kalau kita memberikan kursi-kursi yang sepatutnya ditandingi oleh calon-calon daripada UMNO? Ini yang menjadi masalah di peringkat akar rombi, ya, Saudara John Rambo. Saya merasakan, Saudara John Tay, dia kata patut umum awal lah, supaya dapat berkempen untuk calon-calon. Saya bersetuju. Dari dulu lagi saya dah katakan bahawa sepatutnya kita dah sedia dah sebulan, 2 bulan sebelum pilihan raya, dah kita kena pasti biarlah calon-calon berkempen. Tapi masih lagi kita nakkan element of surprise. Saudara, ini bagi saya, saudara, saya merasakan bahawa soal pembagian kursi ini cukup sensitif, saudara. Malahan kawasan-kawasan ni, kalau majoritinya pengundi-pengundi itu, memanglah UMNO Barisan Nasional bertanding di kawasan majoritinya Melayu. Dulu bila kita bagi pada MCA bertanding di kawasan bukan Melayu, wuyup semua, saudara. Wuyup, habis. Apakah akan diulangi? Tapi bagaimanapun, menurut Presiden UMNO ada dia punya cara pembagian. Tapi bagaimanapun, katanya, selaku Presiden, beliau menjelaskan, UMNO harus berpandangan pada realiti politik baru. Kita harus melihat kebersamaan parti-parti yang berada dalam kerajaan Madani ini. Sebahagian besar parti-parti ini adalah parti semenanjung. Maka kebersamaan, kesefahaman dan keserasian parti-parti itu amat penting, katanya. Saudara, minggu lalu pada hari Ahad, katanya, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional telah pada Ahad nanti, ya, saudara, insya-Allah Ahad nanti akan ada satu convention kerajaan perpaduan. Maka besar kemungkinan wakil-wakil daripada parti-parti yang berada dalam gabungan Pakatan Harapan, Barisan Nasional memutuskan beberapa perkara melibatkan pilihan raya negeri, ya, saudara. Sebab itu saya melihat untuk di Kelantan hari ini, saat ini, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pimpinan kerajaan perpaduan berada di Kelantan dan Terengganu. Hari ini dengan besok dalam acara rumah terbuka Aidilfitri. Sampai itu kerja-kerja berkempen tu. Orang nak kata apa katalah, memang berkempen pun, saudara. Bagaimanapun menurut Ketua Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Jazlan, beliau memohonlah agar rakyat Kelantan, terutamanya anak-anak muda, untuk memberi peluang kepada UMNO pada PRN kali ini, saya. Lama sangat dah Kelantan ini dipimpin, ditadbir oleh parti daripada PAS. Kerana beliau mengakui bahawa jentera UMNO Kelantan adalah merupakan antara jentera yang terbaik. Namun pengundi masih belum memberi kepercayaan kepada UMNO untuk mentadbir Kelantan. Kelantan saya pernah ditadbirkan dulu oleh UMNO sebelum kerajaan negeri diambil alih oleh PAS. Semasa waktu itu wujudnya kerajaan kerajaan itu kesan daripada perbalahan antara Tun Mahathir dengan Tengku Razali. Tengku Razali menubuhkan semangat 46 dan wujudlah satu pakatan perpaduan ummah di antara PAS semangat 46
DAP dan sebagainya, wujud kepada ummah dan akhirnya penguasaan UMNO di Kelantan tumbang. Sejak daripada saat itulah saudara, sehingga hari ini Kelantan ditadbir oleh PAS tanpa henti berterusan. Jadi sepatutnya generasi muda Kelantan katanya perlu melihat kembali sejarah bagaimana UMNO Kelantan dan mempertimbangkan semua aspek dalam pilihan raya negeri akan datang agar negeri Cik Siti Wan Kembang ini tidak lagi dibelenggu dengan kemunduran. Itu kenyataan daripada Datuk Jazlan selaku Ketua Perhubungan. Dan saya melihat, terus terang saya katakan, walaupun orang kata macam-macam, tapi keyakinan saya, besar kemungkinan Terengganu, UMNO mampu untuk merampas semula. Kerana di Terengganu ni, pengundi-pengundi Terengganu, dia berbeza sedikit daripada pengundi di Kelantan. Ketawadukan pengundi-pengundi, terutama pengundi dari luar pada parti PAS, memang tidak dapat dinafikan. Tapi berbeza dengan di Terengganu. Terengganu dia bagi peluang. Tahun 1999, dia bagi pada UMNO. Kemudian lepas itu 204 dia bagi pada PAS. Jangan lupa saya, UMNO pernah menang sejumlah 29 kursi. Tinggal 4 kursi saja pada PAS. Kemudian lepas satu penggal dia bagi pula pada PAS. 29 kursi dan 4 kursi saja UMNO. Jadi itu keadaannya gelojak ataupun pola politik di Terengganu. Saya dipahamkan bahawa Terengganu sekarang ni semakin rancak. Dan dengan kehadiran yang membawa Perdana Menteri, mewakili kerajaan perpaduan dan pimpinan UMNO yang akan turun. Katanya besok dan lusa, Sabtu dengan Ahad. Sabtu, saudara, besok. Maka, tengoklah apa pengumuman-pengumuman yang penting yang akan dibuat. Itu keadaannya, saudara. Cuma sekarang ni, saya berani bercakap begitu kerana walaupun ada orang mengatakan bahawa Selangor akan tumbang pada kerajaan Perikatan Nasional apa semua, saya melihat, saya kata mereka berpegang daripada mana asasnya. Sebab sudah terdengar kekecohan macam mana kenyataan yang berhormat Presiden UMNO. Dia kata bahawa dalam Perikatan Nasional sudah ada bibit-bibit perpecahan. Ini jelas saya. Apabila kabarnya kesan daripada kesediaan Presiden PAS Tan Sri Haji Hadi menandatangani proklamasi Melayu itu tidak disenangi oleh parti Gerakan. Memanglah Gerakan dari dulu pun begitulah sikapnya, saudara. Dan sekarang ni apakah Gerakan akan menarik diri daripada Perikatan Nasional? Itu satu. Yang kedua, katanya, kabarnya ada juga kalangan ahli PAS yang tidak bersetuju melihat Tan Sri Haji Hadi boleh bersama, memaafkan Dr. Mahathir dan sebagainya. Sebab mereka bimbang bahawa ini permusuhan politik. Permusuhan bukan peribadi, permusuhan politik. Antara pimpinan PAS dengan pimpinan Dr. Mahathir bukan satu hari, saudara. Sejak daripada 1969 lagi. Apabila Dr. Mahathir ditumbangkan oleh calon PAS di Alor Selatan, sejak itu beliau memang tidak bersama dengan PAS. Dan sentiasa ada kritikan-kritikan yang cukup pedas. Dan ini membuatkan sebagian besar warga PAS tak senang. Itu keadaan saya. Bagi saya melihat kalau berterusan begitu. Dan saya dipahamkan juga ada juga kalangan pimpinan dalam Bersatu yang tak bersetuju dengan tindakan Haji Hadi yang menyantuni umpanan Dr. Mahathir atas nama Penyatuan Melayu. Jadi kalau begitu keadaannya, ada keretakan. Apakah mungkin berlaku perpisahan? Sebagaimana yang dilontarkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi semalam, dia kata, sebab dia tentulah mendapat maklumat bahawa adanya gerakan perpecahan yang maha dahsyat. Kabarnya, saya tak mau tahu segalanya. Bagaimanapun, dalam waktu yang sama, bila kita nak bercakap tentang pilihan raya kali ini, Barisan Nasional masih belum lagi memuktamadkan sama ada membenarkan rakan-rakan sekutunya dalam kerajaan perpaduan bertanding dengan menggunakan lambang parti gabungan itu pada pilihan raya negeri. Itu 6 negeri, saudara. Dan kerana dalam gabungan itu perpaduan belum ada lambangnya. Yang ada dulu itu Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan pun masih lagi waktu pertandingan pilihan raya dulu, masing-masing parti buat hal sendiri.
Cuma yang ada gabungan yang kekal itu Barisan Nasional. Dan ada orang mengatakan di beberapa negeri besar kemungkinan parti-parti seperti Amanah dan juga Keadilan yang mau menggunakan lambang dacing. Tapi itu belum dimuktamadkan. Saya merasakan sudah sampai masanya lah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, saudara Datuk Faridah Yusof, termasuk dengan Anthony Loke selaku Siswa Agung DAP. DAP ni saudara yang berkuasa ialah Siswa Agung, bukan Presiden pengurusinya. Benar, hari ini pengurusinya masih lagi Lim Guan Eng, tetapi Setiausaha Agung itu yang lebih berkuasa. Jadi kalau mereka dapat bersatu hati, termasuklah dengan Abang Datuk Seri Mat Sabu. Kalau beliau dapat menyatukan semua, membentuk satu ketumbukan yang padu, sepatutnya sudah ada lah. Apakah Barisan Nasional akan terbubar pun kita tak tahu. Dan kadang sekarang ni masalah yang ada dalam Barisan Nasional, dalam kerajaan perpaduan ini antara MCA dengan DAP. Ini musuh yang berpanjangan, saudara, bukan satu hari. Sejak azali lagi, sejak DAP diwujudkan, memanglah musuh utama, musuh nombor wahid kepada MCA adalah DAP. Ini juga perlu disantuni. Antara UMNO menyantuni dengan Amanah tak ada masalah. Walaupun Amanah itu merupakan parti yang seperihan daripada PAS. Antara Amanah dengan UMNO tak ada masalah, saudara. Antara UMNO dengan Parti Keadilan juga tidak ada masalah kerana pemimpin utama dulu dalam Perikatan Nasional, dalam Parti Keadilan, DNA-nya adalah DNA UMNO. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri adalah mantan timbalan Presiden UMNO, saudara. Datuk Seri Saifuddin, beliau juga merupakan susah pemuda Barisan Nasional. Itu susah pada Datuk Zahid Hamidi. Ini sejarah silam yang masih ada. Begitu juga dalam Amanah, mereka tidak lagi sekata dengan PAS. Kalau saudara dengar ucapan Mat Sabu di Kedah, waduh, pedih saudara. Teruk dia, balun habis-habisan. Saya tak maulah nak mengulangi, tetapi cara Datuk Seri Mat Sabu menyatakan bahawa bagaimana beliau dan hairan. Kerana katanya PAS, bila mereka bersama DAP, maka memuji DAP melangit. Bila bersama dengan Muafakat Nasional, memuji MCA melangit. Tapi sekarang ni bagaimana? Kerana dalam Perikatan Nasional ada pula gerakan. Jangan lupa sejarah silam gerakan tidak bersama dengan PAS. Ini jelas, saudara, waktu gerakan mentadbir Pulau Pinang sebelum ditumbangkan oleh parti DAP di Pulau Pinang. Tak terdengar pun bahawa PAS dengan gerakan boleh satu hati. Ini keadaan yang saya lihat gelodak dalam parti Keadilan, parti pembangkang dan juga parti kerajaan. Tapi untuk UMNO dengan Amanah, saya tak nampak masalah. Walaupun saudara Mat Sabu bagai nak gerak, dia balun UMNO dulu. Tapi saya dah selalu katakan, bila dah berlalu musim pilihan raya, okeylah berkempen. Sekarang ni dah sepatutnya tak ada masalah. Saya ingat besok saya nak nak mengulas kenyataan satu pemimpin daripada PAS. Bila dia mengatakan bahawa PAS ini bila naik pentas politik, lain tak ada, dia akan halakan serangannya habis-habisan pada UMNO. Jadi katanya kalau tidak menyerang UMNO, PAS seolah tidak mempunyai modal untuk berkempen politik. Itu keadaannya, saudara. Yang saya dengar tadi, saya terkejut. Beliau adalah antara pimpinan tertinggi PAS. Masih lagi. Sebab itu bagaimana kenyataan Datuk Seri Presiden UMNO. Datuk Seri Zahid Hamidi, dia menyatakan dalam interviewnya pun, dia mengatakan bahawa umum mengetahui musuh UMNO adalah bagaikan mereka gairah menanamkan propaganda, menggunakan agama, menggunakan resis dan sebagainya. Macam-macam cerita. Jadi saat ini, saudara, musuh-musuh politik UMNO sedang gairah menanam perasaan benci dan prejudis yang melampau ke dalam pemikiran rakyat, terutamanya anak-anak muda yang baru saja bersemangat dalam menunaikan tanggungjawab demokrasi. Jadi menurut Sir Zahid Hamidi, dia kata, permainan persepsi ini diasak sepanjang masa sehingga membentuk satu realiti yang berbahaya dalam pemikiran anak muda. Politik nilai, politik khidmat,
Ikhtiar untuk membina negara ditolak ke tepi saja, dikesampingkan. Tapi apa yang dihidangkan, itu seperti sound bite buffet, apa yang dihidangkan oleh mereka untuk dihadam oleh anak-anak muda adalah cerita-cerita yang banyak pada hasutan. Tidak mengajak anak muda untuk memajukan masyarakat dalam mendepani cabaran abad 21 yang memerlukan kita untuk melakukan anjakan paradigma supaya warga kita maju ke depan. Hari ini mereka tidak henti dan mereka cukup suka. Memang pun saudara, bagi saya lah, apabila orang bercerita buruk pasal kita, mana kita penting. Kalau kita ni tak ada apa-apa, orang tak peduli pun. Saya bagi contoh, minta maaf, jangan marah saudara. Saya bagi contoh, macam parti berjasa ke, ataupun parti pejuang. Orang tak pandang pun dah, orang tak bercakap pun. Saudara, sesekali je kita dengar presiden yang kena balon. Tapi antara pembangkang yang banyak dilanyaknya adalah UMNO. Dan mereka pula tidak pula berani untuk menyantuni tentang parti keadilan. Kerana mereka pernah berada bersama dengan keadilan yang agak tempoh masa yang panjang. Ini kena jelas, saudara. PAS pernah bersama dengan keadilan, menubuhkan dalam pilihan raya untuk menolak kemarahan UMNO Barisan Nasional satu ketika dulu. Yang hampir-hampir saja UMNO Barisan Nasional boleh menang. Tapi dengan keberadaan keadilan, mereka mampu meraih kemenangan. Dan PAS juga mempunyai sejarah yang panjang bersama dengan Parti Keadilan. Sebab itu gamaknya pemimpin-pemimpin PAS tidak ramai yang membalun Parti Keadilan. Yang memang kita nampak saban hari adalah cerita tentang Presiden Keadilan. Tak ada pula kita dengar pemimpin-pemimpin PAS balun saudara Datuk Seri Mat Sabu. Tak dengar pula saudara. Tapi pemimpin UMNO ni habis. Lebih-lebih lagi tentang Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO, menteri-menteri UMNO memang kena balun. Jadi mereka memusatkan. Sebab itu dulu pilihan raya 2018 yang ke-14 dulu saudara, mereka menjadikan Najib sentrik. Mereka memusatkan serangan supaya sedap bercerita. Bila naik aja pentas politik, balon Datuk Seri Najib. Tak hingga macam-macam lah diwujudkan saudara. Kemudian pada pilihan lalu, mereka mengalihkan daripada Najib sentrik kepada Zahid sentrik. Sudahlah pula kes mahkamah itu. Dia labun sebanyak-banyak mungkin. Cuma sekarang ini, mereka nak halakan ke mana? Saya yakin, pimpinan Perikatan Nasional juga mereka dalam keadaan tercari-cari nak menghala serangan kepada siapa kali ini. Sebab pertandingan kali ini antara parti-parti dalam komponen kerajaan perpaduan menentang dengan Perikatan Nasional. Siapa yang akan menjadikan center of centric? Saudara Muhammad Harmi, saya yakin nak jadikan Dr. Sri Anwar Ibrahim sebagai topik serangan. Saya rasa mungkin mereka tak berupaya. Kerana sekali Dr. Sri Anwar Ibrahim libas, kelang kabut dia orang. Sebab Dr. Sri Anwar Ibrahim juga pernah bersama-sama dengan PAS. Mereka pernah berada dalam Parti Keadilan di Selangor. Lama juga. Jadi Esko dan sebagainya. Sekarang ni macam mana? Agak menarik, saudara. Saya melihat bahawa pilihan raya kali ini, siapakah yang akan dijadikan calon untuk dijadikan political centric ataupun pusat politik untuk dibalun agar mereka dapat menagih yakin rakyat. Nak balun UMNO tak fair sebab mungkin UMNO akan bertanding di beberapa kawasan bukanlah sebagai majoriti. Mungkin di Kedah tu mungkin banyak kursi pada UMNO, maka UMNO lah jadi tumpuannya. Tapi apakah mereka boleh menafikan orang macam keadilan dan amanah? Begitu juga macam di Pulau Pinang. Sebab mereka juga pernah bersekongkol dalam parti mentadbir Pulau Pinang dengan bersama dengan DAP. Jangan lupa saya. Begitu juga di Selangor. Saya tak tahu apakah sentrik kali ini. Apakah Zahid sentrik? Apakah Anwar sentrik? Apakah Rafizi sentrik? Apakah Mak Hassan sentrik? Ini saya tak tahu. Kenapa saya sebutkan 4 nama tadi ialah presiden dengan timbalan presiden. Presiden keadilan adalah Datuk Anwar Ibrahim. Timbalan presidennya Rafizi. Yang dulu dengan dia punya Evoke grupnya,
melayari ke seluruh negara, saudara, bercerita, macam-macam berkempen. Apakah kali ini Rafizi akan, tentulah dia tak akan menyerang UMNO. Sebab dah jadi sahabat. Begitu juga UMNO, presidennya Zahid Hamidi dan Datuk Seri Mat Hassan. Tentulah kita tak akan memperkatakan tentang Parti Keadilan, Parti Amanah maupun Parti DAP. Ini agak menarik, tetapi yang pasti adalah perbalahan antara Parti Peribumi Bersatu Malaysia dengan PAS. Yang saya nampak yang jelas, maka sejak tiadanya Muafakat Nasional, tak ada lagi lah. UMNO tidak ada, never turning back. Antara UMNO dengan PAS tidak ada lagi untuk tidak akan berpaling. Tidak mungkin ku berpaling dengan PAS kerana merasakan pedihnya apabila kita mewujudkan Muafakat Nasional, akhirnya kita dikhianati. Itu keadaannya, saudara. Jangan lupa, dengan Muafakat Nasional, UMNO, saya nak ulangi juga, waktu saat berlakunya langkah Sheraton, masa itu, saat itu, UMNO tegas. Datuk Seri Zahid mengatakan kita menuntut supaya diadakan pilihan raya ketika itu, saudara. Supaya nak dipulangkan balik pada rakyat. Tetapi, apabila Presiden PAS, kerana kita berada dalam Muafakat Nasional waktu itu, mahukan agar, waktu itu mula-mula tu dia sokong Dr. Mahathir. Saya ingat lagi, saudara, peristiwa itu berlaku waktu itu UMNO sedang mengadakan retreat di Janda Baik. Ini waktu langkah Sheraton. Mungkin banyak orang tak tahu. Saya perlu mengulangi lagi. Mungkin ada dah tahu. Saya perlu mengingatkan bagaimana waktu Azmin Ali dan kumpulannya melakukan langkah Sheraton dan PAS menekankan supaya disokong Dr. Mahathir. Itu yang UMNO fikir, okeylah, atas nama Setia Kawan, kita bersetuju. Tapi akhirnya Dr. Mahathir letak jawatan. Dan naiklah Tan Sri Muhyiddin. Pun disokong oleh PAS. Dan atas nama semangat Setia Kawan. UMNO awal-awal lagi, kalau saya dengar pencerahan saya sejak langkah Sheraton lagi, tuntutan UMNO jelas. Waktu itu kita nakkan pilihan raya. Dan selepas Tan Sri Muhyiddin berundur diri, UMNO tekal lagi nakkan supaya diadakan pilihan raya. Tetapi masih lagi Parti Perikatan Nasional dengan PAS apa semua mengangkat Datuk Seri Sabri sebagai Perdana Menteri. Itu sejarahnya. UMNO tidak berhenti. Sebab kita merasakan untuk memulangkan kuasa pada rakyat. Soal rakyat terima atau tidak, itu soal lain, saudara. Pimpinan UMNO, kita merasakan bila kita serah kuasa kepada rakyat, terpulanglah. Macam pilihan raya kali ini, pilihan raya negeri ini, saudara. Memang bibit-bibit kemenangan di Kedah itu jelas. Tetapi kita masih lagi tidak boleh mengatakan kita boleh menang kerana kita yakin rakyat akan buat keputusan. Begitu juga di negeri Selangor. Tapi mereka yang berada di Perikatan Nasional sudah pun melangkaui, sebab saya kata jangan buat kerja Tuhan. Mereka sudah begitu yakin di Selangor boleh dapat 33 kursi untuk membentuk kerajaan. Saya menung sebenarnya, saudara, bila mendengar kenyataan dari Perikatan Nasional bahawa mereka mampu untuk mendapat 33 kerusi Dewan Undangan Negeri di negeri Selangor. Saya cuba kira, saudara. Bermula daripada Rawang lagi, saudara. Daripada Ulu Selangor. Bawalah sampai ke Kajang, ke Bangi. Mana datangnya 33 kursi? Saya hairan. Memang, kerana, saudara, saya perlu jelaskan bahawa pengaruh PAS di negeri Pantai Barat ini tidaklah sehebat di negeri Pantai Timur. Ini kena ingat. Dan Perikatan Nasional, mereka merasakan bahawa mereka mampu untuk menggugat kerana adanya dukungan daripada PAS. Bagi saya, ini hanyalah sekadar mimpi. Sebab, di Selangor contohnya, itu hari saya dah bercakap, ingat 2 malam lepas dalam satu live saya dengan Datuk Lasani, saya telah melontarkan bagaimana Datuk Seri Sanusi hadir ke majlis di Selangor. Dia membangkitkan kenapa anak Selangor tidak meletakkan anak Selangor sebagai calon menteri besar. Saya kata Selangor ni boleh katakan semua orang merasa dia orang Selangor. Sama ada datang dari Kelantan ke, dia datang dari Johor ke. Sebab Selangor adalah lembah Kelang, lembah tempat penghidupan. Dan warga Selangor berbeza dengan warga di negeri lain. Jauh beza. Warga yang tinggal di Selangor, pemikiran mereka jauh berbeza. Mereka tidak meletakkan soal kenegerian. Sebab ini, kalau kita mewujudkan macam mana Ahmad Berhormat Datuk Sanusi,
menolak persoalan ataupun melontarkan percaturan kononnya bahawa Selangor itu mesti dipimpin oleh anak Selangor, ini berbalik-balik pada perpecahan Melayu dululah, saudara. Sebelum tertubuhnya UMNO, saat-saat kita nak menuntut kemerdekaan, kita dipecah-pecahkan. Melayu Selangor, Melayu Kedah, Melayu Kelantan, Melayu Terengganu, Melayu Johor, Melayu Pulau Pinang, Melayu Perak. Kita tak sekata. Sebab itu waktu itu British mudah memerintah kita. Tapi bila kita satukan Melayu tu di bawah satu gagasan macam UMNO, saudara, maka kesatuan Melayu itulah yang menghasilkan kejayaan kita untuk mencapai kemerdekaan. Tapi bila Datuk Seri Sanusi melontarkan kenyataan, kenapa Selangor tidak dipimpin oleh anak Selangor? Memanglah dia merefer pada Datuk Seri Amiruddin. So Amiruddin Syahri, dia asalnya daripada Negeri Johor. Tapi apakah itu jadikan sebagai satu alasan mesti datang ke Selangor dan cuba diwujudkan politik kebencian dan kenegerian? Bagi saya, ini sesuatu yang agak bahaya, saudara. Saya haraplah supaya pemimpin-pemimpin politik, janganlah kita mencetuskan kebencian. Jangan kita tanam sebagaimana kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi, janganlah didogmakan, jangan diteruskan. Kita suntik pemikiran anak-anak muda kita dengan politik kebencian. Tanamlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik untuk membangunkan negara dalam kita menghadapi cabaran dunia sekarang ni, saudara, yang semakin dalam keadaan yang tidak menentu ekonominya. Jumpa lagi malam esok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.